Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap kamu semua sihat dan dah bersedia untuk belajar SKM penyediaan dan pembuatan makanan. Kita masih lagi dalam fokus 1 iaitu Hygiene, Kitchen Safety and Food Handling. Kita dah masuk ke task penerangan yang ketiga iaitu Determine Food Items Classification. Okey. Dalam subtopik ini kita akan belajar 3 perkara iaitu yang pertama klasifikasi bahan makanan, yang kedua kegunaan bahan makanan dan yang ketiga penyimpanan bahan makanan. Okey. Kita akan belajar 12 makanan dalam subtopik ni. Yang pertama herba dan rempah-ratus, yang kedua garam, yang ketiga kekacang, yang keempat cuka, yang kelima condiments, yang keenam produk tenusu, yang ketujuh daging dan poultry, yang ke-8 ikan dan karangan laut, yang ke-9 telur, yang ke-10 sayur-sayuran, yang ke-11 buah-buahan dan yang ke-12 ubian, bijirin dan pasta. Okey, yang pertama kita tengok dulu herba dan rempah-ratus. Semua kenal kan herba dan rempah-ratus ni? Okey, herba ni dia diperoleh daripada daun hijau tumbuhan. Dan rempah-ratus pula diperoleh daripada bahagian-bahagian lain tumbuhan seperti biji benih, buah, kulit dan akar. Okey, kamu tengok gambar ni. Ni adalah herba. Dan yang ni adalah rempah-ratus. Herba biasanya dia berwarna hijau. Rempah-ratus ni biasanya dia berwarna coklat-coklat macam ni. Sebab dia, tengok, kalau herba kan rempah-ratus diperoleh daripada bahagian lain tumbuhan. Sini macam ni kayu, yang ni daripada biji-biji benih dia, daripada kulit, daripada buah, macam-macam lah. Okey, herba ni dia digunakan dalam masakan dengan kuantiti yang banyak. Kenapa banyak? Sebab herba ni dia kurang, dia tidak memberi aroma dan bau seperti rempah-ratus. Rempah-ratus kita guna kuantiti yang sedikit saja sebab rempah-ratus sudah dikeringkan. Apabila sudah dikeringkan, dia punya aroma dia tu lagi kuat. Okey, apa fungsi herba? Herba untuk memberikan rasa, tekstur, warna dan aroma kepada masakan. Dan rempah-ratus pula berfungsi untuk membangkitkan aroma dan boleh digabungkan bersama ramuan yang lain untuk memberikan rasa yang sedap kepada masakan. Okey, yang kedua kita tengok garam. Garam semua mesti kenalkan garam. Tapi sebenarnya garam terdapat berbagai jenis. Okey, kita tengok ya, garam adalah sejenis galian yang terdiri daripada natrium klorida. Ni adalah terms kimia dia lah. Fungsi garam untuk memberikan rasa masin kepada masakan. Garam juga digunakan dalam bidang perubatan dan juga pertanian. Okay, kita tengok ya jenis-jenis garam. Yang pertama garam meja ataupun table salt. Table salt ni adalah garam biasa yang kita guna hari-hari tu. Okay, yang kedua garam laut. Yang ketiga garam Himalaya. Ni dalam gambar ni garam Himalaya di warna pink. Yang keempat garam kosher dan juga yang kelima garam Celtic. Sebenarnya ada banyak lagi jenis garam. Tapi cikgu bagian je lah dulu. Okey, yang ketiga kekacang. Kekacang ni dia terhasil daripada biji, daripada benih, daripada buah yang berbiji. Diambil setelah buah matang dan juga kering. Kekacang ni tinggi dengan protein, vitamin B dan juga lemak. Kekacang berfungsi untuk membekalkan tenaga, karbohidrat, protein, lipid, mineral dan vitamin kepada badan. Jadi siapa yang tak nak makan nasi tu boleh juga makan kacang sebab dia boleh bagi tenaga kepada kita. Contoh-contoh kacang ada banyak sangat. Okay, cikgu bagi 4 lah. Contoh kacang dal, kacang soya, kacang hijau dan kacang gajus. Kamu boleh tengok dalam gambar ni. Macam ni ada kacang gajus, kacang badam, kacang pistachio. Ni pun kacang juga. Okey. Seterusnya cuka. Cuka tu apa? Cuka adalah sejenis cecair terdiri daripada sebatian
asid, asetik dan juga air. Diperolehi daripada proses penapaian. Proses penapaian tu apa? Kita peram cuka tu. Dan digunakan dalam masakan, minuman, perubatan dan kerja-kerja pembersihan. Jangan ingat cuka ni guna untuk masak je. Dalam kerja-kerja pembersihan pun boleh. Contohnya macam nak bersih toilet tu kotor sangat, tak nak tanggal dia punya kotoran, kita boleh tuang je cuka tu. InsyaAllah hilang. Okey, contoh-contoh cuka ada banyak. Yang pertama cuka malt, yang kedua cuka wine, yang ketiga cuka buah. Ni dalam gambar ada ni. Ni cuka buah, cuka apple, cuka kurma pun ada. Red wine ni adalah cuka daripada wine, daripada arak. Banyak digunakan dalam masakan barat. Yang ketiga cuka malt. Ini. Okey, seterusnya condiments. Condiments ni apa? Condiments adalah sejenis bahan perasa yang ditambah dalam hidangan bagi menaikkan rasa atau melengkapkan sesebuah hidangan. Maksudnya, condiments ni adalah kita tambah perasa untuk makanan yang dah siap dimasak. Contoh, kita order mi goreng kat kedai, tapi mi goreng tu macam tak rasa cukup. Jadi kita pun ambil lah garam ni, tambah. Itu adalah condiments. Ni selain tu pun ada benda lain lagi. Contoh condiments macam mayonis, sos, itu semua adalah condiments. Yang keenam, produk tenusu. Produk tenusu merupakan makanan yang dihasilkan daripada susu mamalia. Mamalia itu apa? Ini contoh mamalia. Lembu, kambing, kerbau, biri-biri, unta dan sebagainya. Contoh-contoh produk tenusu seperti susu segar, keju, mentega, yogurt, aiskrim. Semua produk-produk yang dihasilkan daripada susu kita panggil produk tenusu. Okey, yang ketujuh, daging dan juga poultry. Okey, mula-mula kita tengok dulu daging ya. Okey, daging boleh diklasifikasikan kepada 3 jenis. Yang pertama red flesh ataupun isi merah, yang kedua white flesh isi putih dan yang ketiga offal. Kalau red flesh ni, inilah daging ni, daging kerbau ke, daging lembu ke, yang warna merah tu warna gelap. White flesh isi putih, macam daging ayam, daging arnab, daging lembu muda, daging kambing. Dan offal. Offal ni adalah organ dalaman binatang tu. Contohnya ginjal, paru, hati, lidah, perut. Okey, cara pemilihan daging yang segar. Macam mana kita nak beli daging yang segar? Yang pertama tengok pejal dan anjal apabila ditekan. Bila kita tekan daging tu, dia masih lagi keras orang kata. Lepas tu dia berbau segar dan tidak busuk. Yang ketiga lembap tetapi tidak berair apabila dipegang. Yang keempat, lemak daging berwarna putih susu dan tidak berbau. Lemak yang putih-putih tu, dia nampak warna putih susu lagi. Dan yang kelima, warna keseluruhan daging mestilah sama dan tidak lebam. Baik, seterusnya kita tengok cara penyimpanan daging. Okey, yang pertama kita porsikan ataupun kita bahagikan siap-siap dalam pack yang kecil sebelum simpan dalam peti sejuk beku. Dipack dengan baik. Tak kisahlah kita guna bekas ke, kita guna plastik ke, mesti yang bertutup rapat, elok. Dan boleh disimpan selama 2 hingga ke 4 hari dalam peti sejuk chiller, peti sejuk biasalah. Dan lebih lama dalam peti sejuk beku, freezer. Yang ni freezer. Okey, seterusnya kita tengok poultry pula. Poultry tu apa? Ni, poultry, binatang yang berkaki 2, yang bertelur. Kita panggil poultry. Contoh paling mudah, ayam lah. Ni, ayam. Yang ni ayam Belanda. Okey, kita boleh kelaskan dia mengikut beberapa kategori ni. Okey, yang pertama jenis. Jenis ni nama dia apa? Ayam ke? Ayam Belanda ke? Itik ke? Burung ke? Yang kedua kelas. Kelas ni mengikut dia punya umur, jantina, jenis. Sebab daging poultry ni kalau mengikut umur, dia lain. Kalau yang tua dia liat. Contoh ayam pencen kan, kan dia dah tua sebab tu dia liat.
Kalau berbanding ayam muda, jantina. Jantina ni jantan atau betina pun dia lain dia punya daging dia dan jenis. Okey, cara disimpan chill atau frozen. Chill ni peti sejuk biasa, frozen ni dibekukan. Dan cara poultry dijual pun lain. Ada yang jual hidup seekor-seekor, ada yang jual yang dah potong-potong, maksudnya dia jual peha, yang tu bahagian kaki, yang ni bahagian dada. Dan ada juga yang jual sedia untuk dimasak, yang sudah dibersihkan, kita boleh terus masak. Okey, cara pemilihan poultry yang segar. Kita kena tengok isi dia tidak mengandungi terlalu banyak lemak. Kemudian kita tengok isi dia tu nampak lembut je dan lembap tapi tidak basah. Yang ketiga, isi dia masih pejal. Pejal tu keras-keras lah. Yang keempat, berwarna kemerahan dengan lemak kelihatan putih atau sedikit kekuningan. Dan yang kelima, mesti berbau segar, tak ada bau busuk. Okey, seterusnya kita tengok cara penyimpanan poultry. Okey, yang pertama kita boleh simpan dalam pack bervacuum ataupun dalam ais ke ataupun dalam peti sejuk. Yang kedua, kita mesti masak poultry ni dalam tempoh 24 jam selepas kita beli bagi menjamin kesegaran daging tu. Yang ketiga, boleh disimpan beku pada suhu negatif 18 darjah Celsius ke bawah. Dan tidak boleh dinyah beku berulang kali. Nyah beku ni maksudnya sekejap kita masuk peti beku, sekejap kita keluarkan, lepas tu kita bekukan balik. Tak boleh macam tu. Okey, seterusnya kita tengok ikan dan karangan laut. Okey, ikan dia mempunyai sumber protein yang tinggi dan rendah lemak dan juga tisu pengantara yang liat. Okay, ikan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, ikan air tawar, contohnya ikan keli, dan ikan air masin ataupun ikan dalam laut lah, seperti ikan salmon, ikan kembun, ikan pari. Okay, yang ni jenis kumpulan ikan. Yang ni klasifikasi ikan. Kita boleh kelaskan dia kepada dua. Yang pertama, fat fish, ikan berminyak, dan yang kedua, lean fish, ikan berisi putih. Okey, ikan berminyak ni dia berminyak kenapa? Sebab dia ada kandungan lemak yang tinggi. Lemaknya pula terdapat di keseluruh isinya. Dan isi berwarna kehitaman. Contohnya ikan apa? Ikan apa yang ada isi hitam? Contohnya ikan tenggiri, ikan jacket, macam tu. Dan yang kedua kita tengok ikan berisi putih. Kenapa dia berisi putih? Sebab kandungan lemak dia rendah. Lemaknya ada tapi dia tersimpan dalam hati ikan tu dan juga isi dia berwarna putih. Ini contoh ikan-ikan biasalah, ikan kembung, ikan yang tak ada warna hitam tu. Okey, cara pemilihan ikan yang berkualiti. Kita tengok daripada mata dia. Mata dia mesti jernih, bercahaya dan tersembul. Tersembul tu maksudnya dia macam nak terkeluar. Yang kedua, sisik kat badan dia ni. Kita tengok masih rapat dan banyak. Yang ketiga, segar dan tidak berbau. Dan yang keempat, tekstur. Isi dia ni masih keras dan elastik. Dan juga insang dia masih merah ni. Insang dekat belakang kepala dia ni. Okey, jenis potongan ikan dan bentuk ikan di pasaran. Yang ni cikgu tunjuk gambar lah. Yang ni jenis potongan ikan. Ada macam-macam jenis potongan. Roll, collar shape, gojong, strip. Yang ni tak apa, nanti kita akan belajar lebih detail. Bentuk ikan di pasaran ni maksudnya macam mana ataupun cara ikan tu dijual di pasaran. Ada yang jual seekor-seekor, ada yang telah dipotong, ada yang telah difilet. Tak apa, yang ni dalam kita punya subtopik lain pun kita akan belajar lagi. Okey, seterusnya kita tengok karangan laut. Karangan laut ataupun seafood. Okey, karangan laut ni boleh dikelaskan kepada dua, iaitu molluska dan juga crustacea. Okey, molluska ni hidupan laut yang hidup dalam cengkerang. Ni, dalam cengkerang ni, dia kulit keras dia ni. Dan crustacea dia mempunyai kulit bersegmen dan kaki yang bersambung ni. Ingat, kalau yang jenis kaki-kaki panjang macam ketam dan udang ni adalah sejenis crustacea.
Kalau dia ada kulit keras, dia adalah sejenis molluska. Okey, bentuk karangan laut di pasaran ataupun cara karangan laut ni dijual di pasaran. Macam mana? Ada jual segar. Segar ni yang tak masak lagi lah. Dalam tin pun ada. Yang telah dimasak pun ada dan shark. Okey, seterusnya yang ke-9 kita nak tengok telur. Komposisi telur. Telur boleh dibagikan kepada 3 komposisi. Yang pertama kuning telur, yang kedua putih telur, yang ketiga dan kulit telur. Okey, kuning ni. Ni dalam gambar pun ada. Kuning ni dia tinggi dengan lemak dan protein. Dan dia mengandungi iron dan vitamin. Okey, putih telur ni pula. Yang ni putih ni dia dah putih setelah dimasak. Kalau dia belum masak dia jernih kan. Dia terdiri daripada albumin protein dan mengandungi sulfur. Okey, yang ketiga kulit. Kulit telur rapuh dan mudah pecah. Dan dia juga mudah menyerap bau di sekeliling. Sebab tu, cikgu nak tengok ni, tunjuk ni. Cara pemilih telur yang berkualiti ni kan. Penyimpanan yang baik. Mesti jauh daripada benda yang berbau. Sebab kulit telur ni dia mudah menyerap bau di sekeliling. Jadi kita kena simpan telur ni jauh daripada benda yang berbau. Contohnya bawang ke, tak boleh. Sebab nanti bau tu akan diserap masuk dalam telur. Okey, seterusnya telur ni kalau kita nak jamin dia punya kualiti, kena simpan selama seminggu je. Pada suhu 2 darjah Celsius. Dan kualiti telur juga akan berkurangan jika disimpan pada suhu bilik. Jadi kalau nak lebih baik, kita simpan dalam peti sejuk. Okey, ni struktur-struktur telur. Adalah nama-nama dia ni. Yang ni tak apa. Okey, yang ke-10 sayur-sayuran. Ni siapa yang tak kenal sayur ni tak tahulah. Okey, sayur ni adalah sebarang tumbuhan ataupun bahagian tumbuhan yang boleh dimakan secara mentah. Makan secara mentah ni contohnya kita buat salad lah. Ataupun setelah dimasak. Kita makan dia sebagai ulam ke, salad ke ataupun lauk. Kategori sayur-sayuran ada banyak, berdaun ada, berbuah, berubi, berbawang, berakar, pucuk dan batang dan berbunga. Macam berdaun ni, sayur yang berdaun-daun tu lah, bayam ke, sawi ke, salad ke. Berbuah, macam timun. Timun pun sejenis sayur kan, berubi, berbawang, berakar, dan banyak lagi. Okey, yang ke-11 buah-buahan. Buah-buahan ni kebanyakan buah mengandungi air. Buah juga mengandungi serat makanan pada kulit, benih dan bahagian berserat. Sebab tu kalau siapa yang ada sembelit, dinasihatkan makan buah sebab buah ada serat. Dia bantu melawaskan sistem pencernaan badan kita. Dan selain tu buah juga mengandungi zat besi, gula semula jadilah, protein dan juga lemak. Okey, yang ke-12, ubian dan bijirin dan pasta. Okey. Bijirin, kita tengok dulu bijirin. Dalam bijirin ada macam-macam kandungan nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan serat. Kegunaan bijirin. Bijirin ni bijirin ni. Contohnya apa ni? Tengok dulu. Gandum, beras, jagung, barley, rye, oats. Ni yang berbiji-biji-biji ni. Kegunaan dia apa? Untuk dijadikan tepung. Untuk dijadikan pasta. Sebagai bijirin sarapan pagi. Macam Coco Crunch tu. Minuman beralkohol. Contohnya barley. Barley diperam jadi arak. Ataupun minuman beralkohol. Dan makanan haiwan ternakan. Okay, seterusnya kita tengok pasta. Okay, pasta adalah diperbuat daripada campuran tepung gandum dan juga air. Okay, jenis-jenis pasta ada dua, pasta kering dan juga pasta segar. Yang ni adalah pasta kering, yang ini adalah pasta segar. Pasta kering ni yang sebelah kiri cikgu ni adalah yang biasa jumpa kat pasaran tu. Okay, pasta segar ni maksudnya yang dia baru buat. Dia ambil tepung, ambil air, uli dan dia canai-canai, lepas tu potong-potong jadi bentuk pasta. Okay, contoh pasta ada banyak mengikut bentuk-bentuk dia. Spaghetti, ni spaghetti, macaroni, fettuccine, spiral. Ni spiral.
lasagna dan sebagainya. Okey, kita dah habis. Setakat ni kamu semua faham tak apa cikgu terangkan? Kalau ada soalan, boleh tanya dalam grup Telegram kita. Cikgu harap awak semua faham dan jelas apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Selepas ni cikgu akan bagi satu latihan untuk awak buat. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.